Okay geng, betting dalam bola sepak bukanlah satu benda yang asing kalau kata benda tu jadi dekat luar negara. Sebab apa? Ramai yang sanggup habis beribu-ribu, berjuta-juta semata-mata nak sertai benda yang haram menurut Islam ni. Sedar tak sedar, daripada gejala betting ni lah sebenarnya wujudnya buki yang menghancurkan bola sepak. So, untuk video kali ni, jom kita tengok siapa sebenarnya antara penggiat bola sepak yang terkenal dipenjara diakibatkan oleh gejala buki ni. Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, thank you so much dekat korang yang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni kan dengan tekan butang subscribe dekat bawah. Okay, sebelum aku start geng, disclaimer awal-awal. Video ni aku buat adalah untuk dijadikan teladan ataupun pengajaran lah untuk kita semua. Tak ada niat untuk menjatuhkan mana-mana pihak, tak ada niat pun untuk membuka aib sesiapa sekalipun. Dan nama-nama yang aku akan mention dalam video ni pun adalah nama yang kalau kata korang rajin baca paper 5-6 tahun lepas, korang akan tahu lah diorang ni sebenarnya terlibat dengan gejala buki. Dan sebelum aku start geng, aku nak korang tahu ada beberapa perkara yang akan menjadi penarik lah kepada buki-buki untuk mendekati sesebuah pasukan ataupun seseorang player. Antaranya adalah pasukan-pasukan yang mengalami masalah gaji yang setiap tahun lah berlaku dalam Malaysia, dan juga player-player muda, player-player yang menerima gaji yang boleh dikatakan kecil dalam sesebuah liga profesional. Selain daripada tu, buki ni bukan hanya terlibat untuk menentukan keputusan sesebuah perlawanan, malah in certain case ada player-player ataupun referee dalam sesebuah match tu sendiri dibayar untuk menentukan siapa player yang akan dilayangkan kad, berapa total kad kuning sesebuah pasukan tu kena dalam satu-satu match tu, dan pada minit keberapa seseorang player tu dibuang padang. Dan penting untuk kita akui, gejala buki ataupun rasuah dalam bola sepak ni bukan satu benda yang mudah untuk ditepis. Kalau kata kekuatan dalaman seseorang player tu hanyalah senipis kulit bawang. So, antara nama terkenal yang terlibat dalam gejala rasuah dalam bola sepak zaman moden sekarang ni adalah S. Tanah Segar. Dia telah dituduh atas kesalahan bersubahat untuk merasuah seorang referee yang mana nilai suapan tu adalah sebanyak RM15,000. Tujuan suapan tu diberikan adalah untuk menentukan keputusan perlawanan antara Lions 12 menentang pasukan Sarawak. Dan bekas pemain Kedah zaman 90-an dulu ni sebenarnya telah pun mengaku melakukan kesalahan tersebut, yang mana dia telah dituduh pada tahun 2012. Selepas perbicaraan kira-kira 3 tahun lepas tu, pada tahun 2015, mahkamah telah tetapkan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun ke atas S. Tanah Segar atas kesalahan yang dilakukan dekat Singapura waktu tu. Seterusnya adalah Yusarman Yusof, satu lagi nama besar selepas daripada zaman gelap Liga M sekitar tahun 93-94 dulu. Dia adalah individu yang didapati bersalah dengan terlibat dalam gejala mengatur perlawanan. Yusarman Yusof merupakan bekas pemain Negeri Sembilan, pernah menyarung jersey skuad kebangsaan, dan lepas je dia bersara, Yusarman Yusof telah dilantik sebagai ketua jurulatih untuk pasukan Piala Presiden Negeri Sembilan sekitar tahun 2010 sampailah tahun 2012. Dan apa yang menarik mengenai Coach Yusarman Yusof ni sebenarnya dia sendiri pernah melakukan pendedahan secara terbuka, secara live apabila dijemput oleh sebuah stesen radio pada tahun lepas. Dan antara pendedahan yang didedahkan oleh Coach Yusarman adalah duit bukanlah punca kenapa sebenarnya dia terlibat dengan gejala buki. Menurut Coach Yusarman, keputusan semasa tim dia dalam saingan Piala Presiden tahun tersebut dan juga pressure daripada pihak atasan pengurusan bola sepak Negeri Sembilan waktu tu adalah sebab kenapa sebenarnya dia didorong oleh buki untuk terlibat dalam gejala ni. Dan apa yang didedahkan ni bagi aku agak make sense juga memandangkan nilai suapan yang diberikan kepada dia pun bukanlah satu nilai yang terlalu besar. Tapi itu bukanlah satu alasan, sebab apa? Ni adalah kes yang sangat-sangat berat, sangat-sangat hangat diperkatakan pada waktu tu, memandangkan dia adalah seorang jurulatih yang melatih player-player pelapis untuk pasukan Liga Super Negeri Sembilan. Cuba korang bayangkan kalau kata kau adalah player muda yang cuma dapat gaji lebih kurang 700-800 sebulan, itu pun tak tahu ada sangkut ke tak sangkut. Tiba-tiba ada offer datang, bukan je kau dapat menang dalam match tu, malah kau dapat nilai suapan sekitar RM2,000 macam tu. Ditambahkan pula ada antara player-player dia yang beraksi untuk pasukan Presiden Negeri Sembilan ni lepasan SPM sangat-sangat muda, mentah, senang sangat-sangat untuk digoda dengan wang ringgit. So disebabkan oleh kesalahan tersebut, Coach Yusarman telah dipenjara selama setahun 3 bulan, digantung seumur hidup daripada terlibat dengan aktiviti bola sepak oleh FAM, dan player-player
player dia pula dikenakan penggantungan selama 5 tahun. Cuba korang bayangkan lagi kalau kata adik-adik korang lah yang terlibat dengan gejala buki ni. Baru je habis SPM, result pun tak tara mana, cuma pandai main bola sepak je, tiba-tiba digantung selama 5 tahun. Apa nasib dia orang lepas tu? Cubalah korang bayangkan. So, as a conclusionnya guys, salah satu cara untuk mengelakkan buki mendekati player-player yang ada dalam Liga Malaysia adalah FAM perlu make sure tim-tim yang ada dalam Liga Malaysia ni bayar gaji on time. Sebab apa? Biar gaji tak besar, janji player-player tak terdesak, tak ada sebab lah untuk menerima suapan-suapan daripada buki yang mungkin datang kepada player-player muda macam ni. Dan bagi pendapat aku, sebenarnya agak tidak adil sikit. Bukan bermaksud aku menyokong gejala buki. Suka player-player ni ambil duit, menentukan keputusan sesebuah perlawanan dan sebagainya. Tapi memandangkan kalau kata seseorang pemain tu menerima suapan untuk terlibatlah dalam gejala rasuah dalam bola sepak ni, digantung oleh FAM dalam tempoh yang tertentu, tapi tim-tim yang ada dalam Liga Malaysia culas untuk bayar gaji on time. Ada yang sangkut sampai 3-4 bulan, membuatkan player-player ni terdesak. Kalau kata player yang senior, okey lah, mungkin ada simpanan yang banyak. Tapi macam mana pula kalau kata benda tu jadi dekat player-player muda, contohnya daripada Piala Presiden dan juga Piala Belia. Dah lah tak ada duit nak makan. Awek ajak keluar makan ni, benda-benda macam ni kena pertimbangkan. Tera tak tera. Tera tak tera. Tera tak tera. Yang tak tera ni pasal cinggi ya. Alright guys, itu sahaja untuk video kali ni. Apa pula pendapat korang tentang isu rasuah dalam bola sepak ni? Dan korang setuju tak kalau kata FAM tetapkan sesebuah pasukan tu kalau kata gagal untuk melunaskan gaji dalam tempoh 3 ataupun 4 bulan, lesen pasukan tersebut perlu digantung oleh FAM dan diorang tak boleh bertanding untuk the next season? Korang boleh kongsikan pendapat korang dengan komen dekat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku, support channel ni kan dengan like, share, subscribe A2N Studio. Sehingga kita jumpa lagi dalam next video. Itu saya daripada aku, geng. Assalamualaikum.